Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Rita Aloysius Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 22 Januari 2020. Susulan penutupan Sekolah Kebangsaan Stella Maris Tanjung Aro, Kota Kinabalu selama seminggu berkuat kuasa hari ini akibat 6 murid sekolah itu dijangkiti influenza A. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal nasihatkan semua pihak termasuk ibu bapa memainkan peranan menjaga kesihatan anak-anak bagi mengelak penularan influenza A secara lebih meluas. Datuk Shafie menegaskan langkah berjaga-jaga perlu sentiasa diamalkan berikutan keadaan persekitaran yang sentiasa berubah. Kita kena ada precautions. Kita sedar dan tahu dalam keadaan environment yang berubah-ubah, berbagai keadaan kesihatan yang boleh menular dan kita perlu siap siaga, berjaga-jaga. Ya, perlu mainkan peranan pihak kesihatan, ibu bapa, keluarga perlu menjaga dengan baik. Beliau ditemui media dalam majlis penyerahan Kepala Singa kepada Pertubuhan Tarian-Tarian Naga, Unicorn dan Singa Sabah di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Mengenai majlis ini, Datuk Shafie menjelaskan pemberian bantuan singa kepada persatuan tersebut merupakan persediaan menyambut perayaan Tahun Baharu Cina kerana tarian singa merupakan satu budaya yang telah menjadi amalan suku kaum Cina di negeri ini. Dalam majlis ini, beliau menyampaikan sebanyak 23 kepala singa yang disumbangkan kerajaan negeri kepada Pertubuhan Tarian-Tarian Naga, Unicorn dan Singa Sabah. Bagi menghargai pengorbanan mangsa Perang Dunia Kedua di Sabah, kerajaan negeri akan menaik taraf Taman Mangsa-Mangsa Perang Petagas yang terletak berhampiran lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Taman itu didedikasikan kepada 324 anggota pergerakan rintangan mangsa pembunuhan beramai-ramai tentera Jepun yang terlibat dalam pemberontakan J. Selton pada tahun 1944. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar berkata, perbincangan kerja-kerja naik taraf taman berkenaan dibuat antara kementeriannya dengan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dan dijangka dimulakan tahun ini. Katanya sebuah dewan akan dibina untuk menyimpan gambar-gambar bersejarah. I think after so long, these fallen heroes deserve something more than this. And so the building of the Dewan has to, of course, to have a proper record of their work, the contribution they did. They died for this country, for Sabah especially, and also it will also become one of the tourism attraction. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Apdal meletakkan karangan bunga sempena upacara memperingati mangsa-mangsa perang di Petagas bagi tahun 2020 di Petagas. Lebih 500 pengunjung hadir memberi penghormatan sempena upacara memperingati mangsa-mangsa perang Petagas peringkat Negeri Sabah 2020 kali ke-71 ini. Upacara dimulakan dengan tiupan last post disusuli bertafakur selama 20 saat bagi mengenang mereka yang terkorban. Selesai istiadat meletakkan karangan bunga, upacara diteruskan dengan tiupan rus dan diakhiri upacara tabik hormat. Bersedia pelajari ilmu pengetahuan terkini khususnya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi demi perkhidmatan cemerlang kepada rakyat. Demikian gesaan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Jaujan Sambakong kepada pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini. Menurut Datuk Jaujan yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah, kepantasan perkembangan teknologi menjadi cabaran besar buat PBT yang menuntut mereka memperbaiki sistem penyampaian. Sebagai penjawat awam di PBT ini harus orang kata memperlengkapkan diri dari segi ilmu pengetahuan, mengetahui segala dasar sistem yang ada ini supaya kita dapat mendahului menangani masalah-masalah yang dikehendaki oleh rakyat agar kita dapat tangani. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan bengkel Gold Setting Majlis Perbandaran Tawau MPT di Brumas Tawau. Sabah juga katanya memerlukan tenaga kerja mahir untuk mengurus dan mentadbir kekayaan sumber dan alam semula jadi kerana ia tarikan utama pelabur dan pelancong asing ke negeri ini. Kesepakatan dan semangat perpaduan yang terjalin dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Sabah sememangnya tidak dinafikan dan disifatkan sebagai keunikan budaya rakyat negeri ini. Semangat muhibah itu ditonjolkan setiap kali sambutan perayaan yang memperlihat kekuatan perpaduan antara kaum.
Pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Jenny Lasimbang berkata, sambutan perayaan secara bersama seumpama secara tidak langsung mempamerkan budaya masing-masing sekaligus menjadi tunggak kepada persefahaman yang lebih kukuh. Dan ini adalah satu kebudayaan yang kita pentingkan di mana masyarakat boleh menunjukkan orang punya bahasa ataupun budaya mereka sendiri, dan ini akan mempromosikan apakah budaya ini kepada mereka dan kepada yang lain. Dan beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis pembukaan Mata Singa di Donggongon, Pinampang. Dalam majlis ini, Jenny yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kapayan menyerahkan sumbangan 6 kepala singa kepada Kelab Tarian Singa Muda Mudi Pinampang dan Persatuan Tarian Singa Kunseng. Pengguna jalan raya diingatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi peraturan jalan raya di samping mengamalkan sikap bertimbang rasa terhadap penunggang motosikal dan pejalan kaki yang kerap menjadi mangsa nahas jalan raya. Menteri Belia dan Sukan Sabah Pung Jinja berkata langkah itu penting berikutan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM Bukit Aman dalam tempoh Januari hingga November tahun lalu merekodkan 5,661 kematian di seluruh negara. Sebanyak 3,647 daripadanya melibatkan kematian penunggang dan pembonceng motosikal. Pung berkata demikian sempena kempen keselamatan jalan raya sempena perayaan Tahun Baru Cina peringkat negeri 2020 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibaca Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Arunan Sintaib. Dalam kempen tersebut, sebanyak 300 beg mengandungi peralatan dan risalah keselamatan jalan raya diagih kepada pengguna jalan raya. 5 buah rumah teres 2 tingkat musnah dalam kejadian kebakaran di Taman Sepanggar Batu Lorong Mempelam 1A Kota Kinabalu petang semalam. 3 daripada rumah teres itu terbakar 100%, manakala 2 lagi terbakar 40%. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5:05 petang semalam. Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Kinabalu dan pasukan bantuan BBP Lintas kemudiannya menggerakkan 6 jentera dan 5 kenderaan utiliti bersama 39 pegawai lain-lain pangkat ke lokasi kejadian untuk operasi pemadaman dan penyelamatan. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 6:20 petang. Tiada kemalangan jiwa dan kecederaan dilaporkan. Punca dan kerugian akibat kebakaran masih dalam siasatan. Daerah Beluran mencatatkan 275 kes kemalangan sepanjang tahun lalu, meningkat 18 kes berbanding tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, Telupit mencatatkan kes kemalangan tertinggi iaitu 131 kes. Manakala Beluran dan daerah kecil Paitan masing-masing mencatatkan 72 kes kemalangan. Ketua Polis Daerah Beluran Superintendent Kasim Muda berkata kemalangan kerap berlaku dicatatkan di kilometer 15 Jalan Telupit ke Beluran dengan 15 kes kemalangan sepanjang tahun lalu. Sementara itu, 215 kes kemalangan yang berlaku di daerah Beluran sepanjang tahun lalu berpunca daripada kecuaian pemandu, 30 kes faktor jalan, 9 kes faktor teknikal kenderaan dan 21 kes pelbagai faktor. Kenderaan yang terlibat dalam kemalangan ini kebanyakannya melibatkan motorkar dengan 4x4 lah, iaitu hampir 90% melibatkan motorkar dengan 4x4 ni. Selain daripada itu juga di daerah Beluran ini mencatatkan kadar kemalangan maut sebanyak 8. Beliau menyatakan demikian kepada media sempena pelancaran Ops Selamat sempena Tahun Baru Cina 2020 di Telupit. Katanya Ops Selamat tahun ini akan memberi tumpuan operasi di kawasan yang kerap berlaku kemalangan iaitu kilometer 83 Jalan Beluran, Telupit dan Paitan. Program Pelayaran Rahmah Yayasan Dakwah Islamia Yadim dan Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah menjadi wadah bagi badan-badan dakwah dan pegawai-pegawai agama menyelami tugas pasukan keselamatan dalam menjaga keamanan dan keselamatan negara. Ia sekaligus merapatkan hubungan silaturahim antara pasukan keselamatan dengan masyarakat. Pengarah Yadim Sabah Samin Ongki berkata,
Program berkenaan juga merupakan usaha berterusan Yadim untuk memastikan masyarakat akar umbi menerima pendidikan agama selain memastikan keselamatan komuniti sentiasa terpelihara. Yadim sebagai sebuah agensi agama dengan polis khususnya, sebab kita tahu hari ini polis yang popularnya dia menjaga keselamatan, tapi sebenarnya polis juga penting untuk menyampaikan maklumat kerajaan dan juga menyampaikan kepada masyarakat tentang tahap keselamatan. Beliau ditemui pemberita RTM sempena program berkenaan di SK Pulau Sepanggar, Kota Kinabalu. Program berkenaan juga dilihat mampu memperkasa kerjasama padu antara masyarakat, badan bukan kerajaan serta agensi awam. Dengan ada pendekatan sebegini bersama Yadim, dan kita mengharap bahawa lebih mantap segi kekuatan rohani mereka dari segi agama untuk menjaga situasi keluarga khususnya dan juga organisasi PDRM. Satu program yang amat sesuai dengan ajaran agama kita, di mana kita disuruh berkebajikan kepada umat, memandu agama mereka, memimpin mereka dalam kehidupan dan seumpamanya. Memastikan kami tidak ketinggalan dari segi keagamaan, dapat mengeratkan silaturahim di antara pihak-pihak yang berkenaan dengan penduduk kampung lah. Rombongan program berkenaan turut menyampaikan tazkirah dan solat Zohor berjemaah di Masjid Al-Hashim, Kampung Sepanggar. Terdahulu SAP Muhammad Fajiri dan anggota turut meninjau kawasan operasi yang tertumpu dengan aktiviti pelancong di beberapa pulau pelancongan di Kota Kinabalu sempena Tahun Melawat Malaysia 2020 dan menjelang perayaan Tahun Baru Cina. Banyak program menarik disusun bagi mewarnai siaran pelbagai bahasa Sabah VFM sepanjang tahun ini. Sabah VFM bersiaran dalam 6 bahasa iaitu Kadazan, Cina, English, Bajau, Murut dan Dusun. Antaranya program sempena Hari Radio Sedunia 13 Februari ini dan beberapa rancangan khas sempena sambutan Hari RTM yang diadakan 1 April setiap tahun. Pengurus Sabah VFM Lalita Sundram berkata juara carta lagu Murut menanti pendengar pada April disusuli program khas sempena Pesta Keamatan. Ketika diwawancara dalam segmen Kami Bah ini di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu, beliau turut menyambut baik sumbangan Gabungan Persatuan Cina Sabah terutama dalam pembikinan klip video Tahun Baharu Cina Sabah VFM. Beliau juga berharap Sabah VFM kekal mendapat tempat di hati pendengar siaran pelbagai etnik di negeri ini. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Rita Lusis Malik, salam sejahtera dan sayangi Malaysiaku.